Sekarang ni kita bersama dengan kita ada Izwar Azir, penyampai radio daripada Izwan Razir daripada penyampai radio daripada Cool FM. Beliau sendiri telah pun mendapat vaksin dos pertama. Sebab itulah kita panggil terus. Kita panggil terus orang yang pernah berpengalaman. Assalamualaikum Izwan. Salam, selamat pagi Zack dan Fiona. Sama-sama, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk kongsikan pengalaman. Baik Izwan, jadi mungkin secara lanjutnya kita boleh teruskan perbualan kita. Bagaimanakah pengalaman Izwan sendiri apabila mendapat vaksinasi tersebut? Apabila kerajaan menawarkan vaksin AstraZeneca, tawaran dibuka pada 2 Mei, saya tak berfikir 2 kali. Saya katakan ini adalah peluang yang perlu saya dapat untuk memberikan perlindungan kepada diri saya yang paling basic. Apa jenis vaksin sekalipun tak kira, walaupun pada waktu tu ramai yang kata AstraZeneca boleh menyebabkan blood clot dan kesakitan. Tetapi ramai lupa waktu kita nak pergi haji, pergi umrah pun kita dapat vaksin, ataupun mungkin kita buat perjalanan ke luar negara, ke kawasan-kawasan tertentu, kita terima vaksin. Tapi waktu tu tak ada pula orang buat kecoh, ada kesan sampingan dan sebagainya, sebab kita tak ada pengetahuan tentang vaksin tu. Jadi sama juga apabila kerajaan tawarkan AstraZeneca, saya dah buat kajian sedikit, malah saya dapatkan Haliza Hashim di London yang penduduk-penduduk di UK semuanya menerima AstraZeneca. Semua? Jadi saya kata kalau negara maju seperti United Kingdom menerima AstraZeneca, kenapa kita di sini perlu berpolemik apakah ini bahaya dan sebagainya. Saya daftar pada 2 Mei kali pertama kerajaan tawarkan itu, dan memang tak jam seperti yang berlaku 2-3 hari lepas. Sebab ketika masyarakat masih takut dengan AstraZeneca. Saya dapatkan slot saya pada 8 Mei dan semuanya lancar. Baik, Izwan, bila Izwan dah sentuh tentang spekulasi dengan masyarakat takut, dan Izwan merupakan batch yang pertama untuk terima vaksinasi AstraZeneca ini, mungkin Izwan boleh kongsikan bagaimanakah sambutan masyarakat sewaktu hari kejadian tersebut, Izwan? Saya puji pihak pelaksana pemberi vaksin AstraZeneca ini kerana prosesnya, Zack dan Fiona, kalau saya boleh gambarkan, bahasa saya pakailah mulus. Mulus. Dia lancar dan tak ada kesesakan, tak ada kekecohan. Orang datang mengikut temu janji yang diberikan. Saya sampai hanya 15 minit sebelum temu janji saya pukul 12.30 hari. Saya sampai sekitar 11.45 dan bahu kiri saya, bahu kanan sebab saya kidal. Jadi bahu kanan saya dicucuk dengan suntikan AstraZeneca pada 11.59 minit pagi. 1 minit sebelum waktu temu janji saya. Jadi semuanya lancar. Itu menunjukkan tak ada kekalutan, tak ada kekecohan, tak ada orang ramai yang nak ni, kerana semuanya datang mengikut waktu temu janji yang diberikan. Dan memang pada suatu hari saja saya dimaklumkan di tempat saya menerima vaksin di Universiti Melaya itu hampir 20,000 suntikan boleh diberikan. Jadi semuanya lancar dan sangat mudah saya selesaikan proses vaksinasi saya. Kurang 30 minit. Oh, laju tu sebenarnya. Okey, mungkin ada mereka yang di luar yang risau tentang vaksin dan mereka mungkin tidak kenal erti vaksin tu secara mendalam. Mungkin Izwan sendiri boleh kongsikan bersama kami di sini dan juga penonton yang ada di rumah secara general ataupun lebih mendalam mengenai vaksin sebenarnya tu, apa fungsi vaksin, apa yang dia boleh membantu kita. Ramai sekarang Fiona dan Zack menyatakan ataupun mahu mendapatkan suntikan kerana beranggapan bahawa vaksin ini adalah ubat kepada COVID-19. Betul. Alah tu kena betulkan pemahaman kita. Kerana vaksin bukan ubat, sebaliknya dia adalah shield ataupun pelindung kepada kita. Kita mungkin akan kena COVID-19 setelah menerima vaksin sekalipun. Tetapi tahap kritikal yang akan kita alami antara orang yang telah menerima vaksin dan orang yang belum menerima vaksin adalah berbeza. Seseorang yang belum menerima vaksin apabila dijangkiti COVID-19, dia berisiko untuk masuk ke hospital dan juga risiko yang paling kita tak mahu, nauzubillah,
boleh maut akibat COVID-19. Tetapi orang yang dah menerima vaksin, sekurang-kurangnya badan dia ada satu bentuk pertahanan yang akan melawan balik virus ni. Dan doktor-doktor sendiri bukan sahaja di Malaysia tapi di peringkat dunia menyatakan bahawa orang yang dah divaksin, pertahanan diri yang dimilikinya itu akan membolehkan dia mengurangkan risiko dia pergi ke hospital dan juga maut. Jadi kalau dia dah dapat vaksin, kalaupun dia kena COVID-19, tapi sekurang-kurangnya dia boleh lakukan kuarantin kendiri di rumah sahaja dan insya-Allah kemudian akan sembuh. Baik Izwan, selain daripada itu juga Izwan, kita sekarang ni kita tahu ramai yang mendapatkan temujanji untuk divaksinkan. Tapi setelah macam-macam cerita yang tular di media sosial yang tidak sahih dia punya infonya kan, yang telah dapat temujanji mereka tidak pergi. Jadi mereka mengatakan baik bagi kepada orang yang nak, yang percaya vaksin ini. Jadi apakah pandangan Izwan dan sedikit nasihat yang mungkin Izwan boleh berikan kepada mereka-mereka seperti itu? 11.59 vaksin masuk dekat bahu saya. Saya boleh balik rumah happy kan. Dan saya pun gembira sebab saya dah dapat vaksin. Pada pukul 7 bukan sebelum tu. Apabila saya balik rumah, saya mengalami satu keadaan saya sangat mengantuk, Fiona dan Zack. Saya tidur sampai saya tidur yang macam baby. Deep. Betul, deep sleep. Saya tak mimpi apa pun. Saya betul-betul macam rasa letih. Saya bangun pada petang tu dan pada waktu malam sekitar pukul 10 saya ada rasa nak demam sikit lah. Tapi makan 2 biji Panadol, tidur. Esok pagi saya dah dah sihat, saya dah gembira, dah happy. Kepada anda yang mungkin berfikir vaksin ini akan menyebabkan anda demam, tak boleh makan, tak boleh bangun tidur, tak boleh kerja, salah. Walaupun sebenarnya ini bergantung kepada keadaan badan kita sendiri. Lain orang, lain kondisi badan dia. Betul. Dan apa yang perlu anda lakukan adalah anda perlu cukup rehat sebelum pergi ke pusat vaksinasi, makan secukupnya, minum air dan dapat vaksin, tolong jangan buat kerja-kerja yang berat. Anda berehat sahaja macam saya tidur dan kemudian anda dapat kurangkan kesan sampingannya itu. Kepada mereka yang dah dapat temujanji vaksin tapi tak nak pergi, satu, anda merugikan pack vaksin tu sebab apabila dah dikeluarkan dan anda tak datang, dia tak boleh duduk lama-lama di luar tau. Dan kalau dia terlalu lama di luar, kita terpaksa buang dia. Oh, okey. Oh, itu info yang menarik juga tu. Terima kasih Izwan. Ya, jadi tolong jangan bazirkan vaksin hanya kerana kita takut nanti aku demam, nanti aku sakit. Tapi satu vaksin yang ada berapa ribu orang lagi nak tu dibazirkan begitu sahaja. Jadi tolong lakukan ataupun jadi warga negara yang bertanggungjawab. Apabila anda dah dapat temujanji suntikan vaksin, pergi. Saya faham ada masalah dengan warga emas kita yang mereka tak ada siapa nak bawa, tak ada siapa nak tunjukkan apa yang perlu mereka lakukan. Inilah seruan kita bersama Zack, Fiona, supaya mereka yang boleh membantu warga emas kita, terutamanya di kawasan pedalaman, luar bandar kan, kalau mereka ada temujanji tu, kita bawa mereka ke pusat-pusat vaksinasi ini supaya mereka pun boleh mendapat vaksin kerana apabila kita semua dah divaksin, kita ada perlindungan kelompok atau immunity kelompok ni dan semua kita akan lebih selamat dalam COVID-19. Baiklah, terima kasih Izwan. Saya dah tak ada soalan dah sebab Izwan dah jawab semua dengan lengkapnya. Bagi kita siap satu lagi info yang cukup penting. Ini adalah satu perkongsian sangat-sangat penting dan juga menarik. Terima kasih Izwan sebab sudi berkongsi dengan kami di sini di awal pagi. Terima kasih. Assalamualaikum Izwan. Salam, jumpa lagi. Sama-sama. Itu dia perkongsian yang begitu menarik sebenarnya. Betul. Banyak info yang